Murid-murid, kita berjumpa kembali dalam program pendidikan khas integrasi mata pelajaran pendidikan sains sosial dan alam sekitar ya tahun 4. Tajuk kita pada hari ini adalah unit 6 ya, unit yang ke-6 air. Seperti kita buat 2 minggu lepas ya murid-murid. Tapi tajuk hari ini standard kandungan pada hari ini adalah berbeza, iaitu pencemaran air. Kita akan belajar tentang pencemaran air 6.2 ya murid-murid. Standard pembelajaran menyenaraikan punca pencemaran air. Ya, 6.2.2 menyenaraikan punca pencemaran air. Dan 6.2.3 menyatakan kesan pencemaran air. Ya murid-murid, inilah kita akan belajar pada hari ini. Ya, pencemaran air, puncanya dan kesan. Objektif cikgu pada hari ini ialah murid dapat menyenaraikan 3 punca pencemaran air. Dan murid dapat menyatakan 3 kesan pencemaran air. Ya murid-murid. Manakala kriteria kejayaan, iaitu apa yang murid akan dapat pada hari ini adalah murid sebut bersama-sama cikgu ya murid. Saya dapat menyatakan 3 kesan pencemaran air. Dan saya dapat menyenaraikan 3 punca pencemaran air. Ya murid-murid, murid-murid dapat menyatakan 3 kesan pencemaran air dan murid-murid boleh menyenaraikan 3 punca pencemaran air. Mudah saja murid-murid, ya. Ni apa yang terdapat di dalam buku teks kamu ya murid-murid. Murid-murid dapat baca dekat sini ya. Ini ya, pembuangan sampah sarap. Ini yang pertama. Ya murid-murid, ni yang pertama. Ya, ni yang nombor 1. Murid-murid dapat yang tadi cikgu cakap ya, menyenaraikan punca pencemaran air. Yang pertama, pembuangan sampah sarap. Ini yang kedua, pembuangan sisa toksik. Ya murid-murid, ni yang nombor 2. Ya, murid-murid dapat beritahu cikgu tentang pembuangan sisa toksik. Dan yang ketiga, ni dia. Ya, ni tik yang ketiga ya murid-murid.
ketiga. Ni dia. Ni yang ketiga. Pembuangan sampah sarap ya. Yang pertama ni pembuangan sampah sarap ya murid-murid. Kemudian yang kedua pembuangan sisa toksik. Ya, pembuangan sisa toksik. Dan yang ketiga, tumpahan minyak. Cuba murid-murid baca. Pembuangan sampah sarap. Pembuangan sisa toksik. Dan tumpahan minyak. Ya murid-murid. Punca pencemaran air. Kita pergi lebih terperinci ya. 3 maklumat tersebut. Punca pencemaran air. Apa puncanya murid-murid? Punca pencemaran air tadi ada berapa? Murid-murid tahu kan? Punca yang pertama, tumpahan minyak. Tumpahan minyak ni macam mana? Ya murid-murid? Tumpahan dari kapal-kapal laut, feri, bot yang ada minyak ya. Bila mereka di laut tertumpah minyak dalam kapal tu tertumpah, sama ada kerana kemalangan jalan raya, maksud cikgu kemalangan di laut ya, ada kapal, 2 kapal berlanggar ke, kapal terlanggar ais ke ya murid-murid, ataupun kapal tu sendiri yang rosak ya murid-murid. Minyak tertumpah dari kapal tersebut. Yang kedua, pembuangan sampah sarap. Ini yang biasa ya murid-murid. Malahan kita sebagai manusia pun kadang-kadang membuang sampah. Kita buang sampah ke dalam longkang dan aliran air dari longkang membawanya ke sungai. Kemudian dari sungai, sampah sarap tu akan mengalir ke laut. Jadi semua ada berkaitan. Murid cakap kami buang je dalam longkang, tapi masalah besar sebenarnya akan sampai ke laut ya murid-murid. Perkara yang mudah akan menjadi lebih kompleks ya. Dan yang ketiga ialah pembuangan sisa toksik murid-murid. Pembuangan sisa toksik ni daripada kilang-kilang. Ni daripada kilang-kilang ya murid-murid. Kilang biasanya bila mereka membuat sesuatu pengeluaran, mereka akan ada bahan lebihan, sisa ya, yang kita panggil sebagai sisa. Dan biasanya sisa-sisa ini akan dibuang ke dalam sungai ya. Sisa toksik ni semua akan dibuang ke dalam sungai. Ya, kita akan tengok dengan lebih terperinci. Cikgu akan tunjukkan gambar-gambar ya murid-murid. Ini dia pembuangan
sampah sarap. Ni dia. Buang sampah ke dalam sungai. Ya, murid-murid. Tengok ni dia. Buang sampah. Kita rasa benda tu tak ada apa-apa. Sebenarnya dia membawa masalah yang besar. Bila kita buang ke dalam sungai, sungai akan mengalir ke laut dan akan menjadi masalah ya kepada hidupan laut. Ya murid-murid. Ni dia sampah sarap di dalam laut. Ya, hidupan laut akan mati ya termakan sampah sarap yang kita buang. Ya, dan tengok burung ni pun. Ya, nampak burung ni ya. Burung ni sedang pegang plastik. Kalaulah burung ni termakan plastik, burung ni akan mati. Ya, murid-murid. Kita tengok yang seterusnya. Pembuangan sisa toksik. Ya, pembuangan sisa toksik maksudnya pembuangan daripada kilang-kilang. Ya, kilang-kilang mereka buang sisa. Ya, setiap kilang kalau jika mereka membuat pengeluaran kilang sarung tangan, macam-macam kilang kan ada terdapat di Malaysia. Kilang-kilang ni semua akan mempunyai sisa ya, sisa toksik iaitu bahan yang tidak diperlukan yang kemudiannya akan dibuang ke sungai. Ya murid-murid, tengok sisa-sisa ni semua dibuang ke sungai. Tengok. Ni dia. Semua akan mengalir ke sungai. Dari sungai akan mengalir ke laut. Ya, murid-murid. Ni tumpahan minyak. Ya, tumpahan minyak ni seperti yang cikgu cakap berpunca daripada feri atau kapal. Murid dapat lihat tak di sini? Ya, yang cikgu tunjukkan ni adalah yang berwarna macam ungu sikit ni adalah sebenarnya sisa tumpahan minyak yang murid-murid tengok ni semua. Ya, sisa tumpahan minyak. Ya, yang kita dapat lihat ni. Okey, kita tengok gambar yang seterusnya ya murid-murid. Ni tengok berwarna lagi, berwarna orange lagi. Murid-murid nampak tak? Ya, nampak kan dekat sini berwarna orange lagi. Ya, sisa tumpahan minyak daripada kapal ini. Ya, diambil dari atas. Diambil mungkin dari helikopter. Tengok. Ya, sisa tumpahan minyak ni sangat berbahaya kepada hidupan. Ya, hidupan laut. Kita tengok gambar yang seterusnya. Tengok ni, nampak lagi jelas ya murid-murid. Ini ada satu kapal. Ya, kapal mungkin kapal atau feri ke. Minyak dia tertumpah sampai ke pantai. Sampai ke pantai. Ni dia minyak dia. Tumpahan minyak dia. Ya murid-murid. Ni yang terdapat di dalam buku teks pencemaran air. Ini tentang kesan pencemaran air. Tadi punca pencemaran air ya murid-murid, ada 3 punca pencemaran air ya. Yang ini kesan pencemaran air. Ya, pencemaran air memberikan kesan kepada kehidupan. Yang pertama,
hidupan air akan mati. Ya, murid-murid nampak dekat sini, hidupan air akan mati. Dan yang kedua, air menjadi kotor. Ya, tengok air ni menjadi kotor bila ada sampah sarap. Dan yang ketiga, kekurangan air bersih. Ya, bila air dipenuhi sampah sarap, tumpahan minyak, ya, sisa toksik, kita akan kekurangan air bersih, ya. Kita dapat sumber air daripada air laut, ya. Minuman, kita minum air, sumbernya ialah apa? Air laut. Jadi kalau air ni semua kotor, kita akan kekurangan air bersih. Ya, itulah kadang-kadang kita ada masalah air, ya murid-murid. Cuba murid-murid baca. Hidupan air mati. Ya, murid-murid. Kedua, air menjadi kotor. Dan yang ketiga, kekurangan air bersih. Ini adalah 3 kesan pencemaran air. Ya, murid-murid. Ya, kesan pencemaran air. Kita lihat dengan lebih lanjut. Okay. Apa dia kesan pencemaran air? Hidupan air mati. Ya murid-murid, hidupan air mati sebab air tercemar. Hidupan air tak dapat makanan yang betul, dapat sampah sarap seperti plastik. Ya, apa akan jadi? Mati, ya. Air hidupan tu akan mati. Kemudian dengan tumpahan minyak, dia langsung tak dapat bernafas. Oksigen tidak sampai kepadanya. Ya, kepada hidupan laut tu. Yang kedua, air menjadi kotor. Ya, murid-murid. Dan yang ketiga, kurang air bersih. Kita kekurangan air bersih, ya murid-murid. Sebab tu kita kadang-kadang kerajaan tak dapat bekalkan air yang secukup kepada kita. Air sentiasa tidak ada kerana masalah ini. Kekurangan air bersih. Kalau air kotor, takkan kerajaan nak salurkan air kotor kepada kita, kan murid-murid. Jadi bila nak menunggu air bersih, kita akan hadapi masalah tapisan, akan ambil masa, ya murid-murid. Ini adalah kesan pencemaran air. Hidupan air mati. Ya, tengok ni, hidupan air mati. Ya, ikan-ikan mati. Tengok ni, ikan mati dan timbul di atas permukaan air. Ya, kerana sisa toksik. Ya, mungkin tak dapat bernafas kerana tidak dapat oksigen, kerana tumpahan minyak. Ya, murid-murid. Bukan saja ikan kecil, ikan besar, ikan paus. Tengok dalam ikan paus ni, mereka jumpa pelbagai barang, bahan-bahan. Botol mineral. Ya, benda-benda ni semua adalah buangan manusia. Manusia buang sampah ke dalam sungai, ke dalam laut. Inilah puncanya. Ya, inilah kesannya. Ikan besar, seperti ikan paus, ya, meninggal, ya, mati. Ya, mati kerana termakan
benda-benda sampah-sampah sarap seperti ini. Ya. Seterusnya. Tengok ni ikan apa ni murid-murid? Murid-murid tahu tak ni ikan apa? Ini ikan dolphin ya murid-murid. Ikan dolphin kita biasa lihat di zoo ya. Ikan dolphin main bola. Tengok ikan ni pun mati ya. Mati kerana termakan sampah sarap. Ya, sampah sarap yang dibuang. Ya, dia termakan banyak sampah sarap. Jadi dia mungkin tumpahan minyak juga ya. Salah satu puncanya tumpahan minyak juga ya. Tak dapat oksigen. Jadi mati. Ikan-ikan mati. Bukan ikan saja, semua hidupan laut seperti kerang, sotong, apa saja ya. Udang yang boleh mati kerana air yang tercemar ya. Murid-murid. Yang seterusnya. Air menjadi sangat kotor ya murid-murid. Tengok air ni. Nampak tak murid-murid? Nampak warna dia. Warna dia ada pelbagai warna. Tengok ni. Kalau kita melukis, orang kata lukisan cantik. Tapi tengok, kalau air yang sebenar, air laut, kita tengok ni kotornya. Ya, macam mana nak hidupan nak hidup. Ya, murid-murid. Tengok gambar yang seterusnya. Ni. Ni kerana tumpahan minyak. Ya, murid-murid. Tengok ni. Kerana tumpahan minyak. Ya. Air ni sangat kotor. Kemudian gambar seterusnya. Tengok ni. Sampah sarap dibuang ke dalam sungai, ke dalam laut, sungai semua. Dia jadi airnya tercemar. Ya, kotor. Ya, murid-murid. Ni dia. Ni apa dia? Murid-murid, apa ni? Apa gambar ni? Kekurangan air bersih ya murid-murid. Tengok ni. Air bersih. Mereka nak dapat air bersih pun dalam gambar ni ya. Mereka nak dapat air bersih pun susah. Ya, mereka mengambil air yang kotor. Ya, tengok ni. Dia minum air ini sikit. Air tu sikit. Ni dia. Gambar ni semua menunjukkan air sedikit. Kita kurang akan mendapat air bersih. Air yang kita peroleh mungkin lebih kotor. Ya, murid-murid. Okey, ni murid-murid. Fikirkan apakah kesan pencemaran air? Kalau murid-murid tahu kesan pencemaran air kepada kehidupan. Ya murid-murid, yang tadi kita lihat hidupan laut. Macam mana dengan manusia? Ya, macam mana? Boleh tak murid-murid fikirkan? Ya, kalau hidupan laut tak dapat hidup, mati. Kita nak makan ikan susah. Nak makan sotong susah. Ya. Dan kalau dapat makan, kita makan ikan yang sudah makan plastik, ikan yang tercemar. Kita akan makan ikan yang tercemar, sotong yang tercemar ya, yang makan makanan yang seperti plastik. Ya, jadi bila kita makan ikan atau sotong yang makan plastik ke, makan
sampah sarap ke, secara tidak langsung kita pun makan sampah sarap. Betul tak murid-murid? Jadi badan kita pun sakit, macam tidak sihat, ya, kita menjadi tidak sihat. Yang seterusnya, murid-murid, kesimpulannya apa yang kita sudah belajar pada hari ini? Ya, murid-murid. Punca pencemaran air, ya. Kita ada belajar tentang punca pencemaran air. Murid-murid boleh ingat? Boleh nyatakan kepada cikgu punca pencemaran air? Yang pertama, pembuangan sampah sarap ke dalam sungai. Ya, murid-murid. Yang kedua, pembuangan sisa toksik ke dalam sungai. Ya, murid-murid, ingat ya, yang pertama pembuangan sampah sarap, ya. Dan yang kedua pembuangan sisa toksik. Dan yang ketiga, ingat tak? Tumpahan minyak. Ya, murid-murid perlu ingat 3 perkara ini, ya, murid-murid. 3 perkara ini mesti murid-murid ingat. Pembuangan sampah sarap ke dalam sungai. Yang kedua, pembuangan sisa toksik ke dalam sungai. Dan yang ketiga, tumpahan minyak. Ya, murid-murid. Pembuangan sampah sarap ke dalam sungai. Yang kedua, pembuangan sisa toksik ke dalam sungai. Dan yang ketiga, tumpahan minyak. Kemudian kita belajar kesan pencemaran air. Kesan yang pertama, yang penting sekali, hidupan akan mati. Yang kedua, air menjadi kotor. Dan yang ketiga, kekurangan air bersih. Ya, murid-murid. Ni dia 3 perkara ni murid-murid kena ingat. Hidupan air akan mati, air menjadi kotor, kekurangan air bersih. Ya, murid-murid. Cuba kita tengok lagi sekali. Hidupan air akan mati. Air menjadi kotor. Kekurangan air bersih. Ni dia yang dalam buku teks, ya. Murid-murid perlu ingat. Ini yang cikgu sudah ajar pada minggu lepas. Minggu sebelum ni, ya. Sumber air semula jadi ialah hujan, laut, perigi, sungai dan tasik yang cikgu sudah ajar pada minggu lepas, ya, murid-murid. Antara kepentingan air dalam kehidupan ialah
sumber minuman kepada manusia dan haiwan. Sumber air kepada tumbuhan dan habitat hidupan air, ya, yang cikgu sudah ajar pada minggu lepas. Kemudian yang ketiga, punca pencemaran air, ya. 3 punca pencemaran air iaitu pembuangan sampah sarap, pembuangan sisa toksik dan tumpahan minyak. Ya, murid-murid yang kita belajar pada hari ini. Dan yang keempat, kesan pencemaran air. Ya, 3 kesan iaitu air menjadi kotor, hidupan air mati dan kekurangan air bersih. Ya, murid-murid, ini yang perlu murid-murid ingat pada topik air. Ya, dalam tajuk air, murid-murid perlu ingat semua ini, ya, murid-murid. Dan murid-murid buat latihan, ya. Dalam buku latihan kamu, namakan 5 sumber semula jadi air. Minggu lepas, cikgu ada bagi juga lembaran kerja, ya, murid-murid. Kemudian yang kedua, nyatakan kepentingan air dalam kehidupan. Ya, murid-murid, tulis pada buku latihan murid-murid, tuliskan jawapan dan hantarkan kepada cikgu, ya, murid-murid. Hantarkan gambar, ya, WhatsApp pada cikgu. Kemudian yang ketiga, yang pada hari ini kita belajar punca pencemaran air. Murid-murid senaraikan, ya, punca pencemaran air. Kemudian murid-murid jelaskan kesan pencemaran air. Ya, ada 3 kesan pencemaran air, 3 punca pencemaran air. Murid-murid senaraikan dan jelaskan. Ya, murid-murid, mudah kan? Ni yang terdapat dalam pentaksiran kamu, ya, murid-murid. Ini 6.1 yang kita sudah buat pada minggu lepas. Ya, senaraikan 5 sumber semula jadi air, ya. Ni 5 sumber semula jadi air. Dan kemudian kita ada masuk pencemaran air, menyatakan kepentingan pencemaran air juga, ya, murid-murid, minggu lepas. Ya, pada minggu ini, pada hari ini kita belajar punca pencemaran air. Ya, 3 punca pencemaran air. Murid perlu senaraikan 3 punca tersebut, ya, murid-murid. Kemudian kita ada belajar tentang kesan pencemaran air. Murid-murid nyatakan 3 kesan pencemaran air, ya, murid-murid. Dan yang terakhir ni kita akan belajar pada minggu hadapan. Ya, murid-murid, dengan ulangan 2 minggu lepas, ya, tentang tajuk air ini. Ya, kita akan buat pada minggu hadapan, iaitu memerihalkan cara mengatasi pencemaran air. Ya, murid-murid, murid-murid boleh bersedia, ya, menyatakan sumber pencemaran air. Cikgu bagi 1, menjelaskan kepentingan air. Cikgu bagi 2, ya, menjelaskan dengan punca-punca pencemaran air, ya, yang 3 punca pencemaran air tu cikgu akan bagi 3. Huraikan kesan pencemaran air terhadap manusia. Cikgu bagi 4. Hubung ini kita akan buat pada minggu hadapan. Ya, hubung kaitkan kesan pencemaran air kepada alam sekitar.
cadangkan langkah-langkah pencemaran air. Mengatasi ya, cara mengatasi pencemaran air. Ya, murid-murid, kita akan buat pada minggu hadapan. Ini dia lembaran kerja dan soalan kuis Google Form. Cikgu ada buat soalan kuis Google Form ada 2 ya. Satu mengenai punca pencemaran air dan yang satu lagi mengenai kesan pencemaran air. Begitu juga dengan lembaran kerja ya murid-murid. Cikgu ada buat 2 lembaran kerja. Satu, punca pencemaran air dan yang kedua, kesan pencemaran air. Ya murid-murid, tajuk hari ini jadi cikgu nak murid-murid buat. Ya, buat dan hantarkan kepada cikgu ya murid-murid. Murid-murid yang dapat siapkan yang terbaik, cikgu ada sediakan hadiah ya murid-murid. Seterusnya, murid-murid ingat tak? Ini adalah buku aktiviti murid-murid ya. Ini buku aktiviti murid-murid yang cikgu sudah bekalkan sebelum murid-murid bercuti pada hari itu ya murid-murid. Ini dia unit ke-6 air ya murid-murid. Cikgu nak murid-murid buat ya. Yang ini yang kita telah belajar pada minggu lepas ya murid-murid. Dan yang ini juga ya. Ini sumber-sumber air yang kita telah buat pada minggu lepas. Ini kepentingan air juga kita telah buat pada minggu lepas. Jadi murid-murid buka tajuk air, murid-murid buat ya murid-murid. Ini yang terdapat dalam buku aktiviti murid-murid. Ya. Ini yang pada hari ini. Ya, dalam buku aktiviti murid-murid buat ya. 3 punca pencemaran air. Dan yang seterusnya kesan pencemaran air. Ya, murid-murid. Murid-murid dah buat lembaran kerja cikgu, dah buat Google Form. Murid-murid boleh buat juga dari buku aktiviti murid-murid. Ya, murid-murid akan lebih faham dan lebih ingat ya murid-murid. Dan murid-murid selamat membuat tugasan. Ya, murid-murid jaga diri. Jangan keluar rumah sewenang-wenangnya. Ya, murid-murid. Kita jaga kita ya, murid-murid. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan ya, murid-murid. Bye.